الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Kita sambung daripada kitab Mukasyafatul Qulub, di mana Imam Ghazali rahimahullahu taala bercakap tentang menyempurnakan sembahyang dengan khudu' dan khusyuk, dengan perasaan rendah diri, dengan perasaan khusyuk, konsentrate kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambungannya Imam Ghazali mendatangkan sebuah hadis di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, إنما فرضت الصلاة وأمر بالحج والطواف وأشعرت المناسك لإقامة ذكر الله تعالى. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja difardukan sembahyang itu dan diperintah supaya mengerjakan haji dan tawaf, dan diumumkan ibadah-ibadah haji dan umrah untuk menegakkan zikrullah ta'ala, untuk menimbulkan mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala dzikrullahi akbar." Mengingati Allah Subhanahu wa taala itu paling besar. Jadi boleh dikatakan bahwasanya ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita ialah supaya kita ini mengingati Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah taala ni merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebut, "Udhkurullaha dzikran katsiran." Ingatlah Allah Subhanahu wa taala ingatan yang banyak. Sepatutnya kita mengingati Allah Subhanahu wa taala ni setiap masa dan ketika. Dan begitulah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingati Allah sepanjang masa, setiap ketika. Merasa Allah Subhanahu wa taala sedang memerhati kita.
Allah Subhanahu wa taala mendengar apa saja daripada kita, melihat apa saja daripada kita. Jadi perasaan ni yang kita nak wujud dalam diri kita, barulah kita boleh menjadi manusia yang sempurna, insanun kamil, yang mana ini dikatakan muraqabatullah subhanahu wa ta'ala, sentiasa merasa diri kita ni diperhati, dilihat dan didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara kesempurnaan ibadah yang disebut dalam hadis sebagai martabat ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu lihat Allah, ataupun kamu rasa Allah Ta'ala sentiasa memerhati kamu. Dan memang pun Allah Ta'ala sentiasa mengawasi kita. Cuma kita tak rasa. Itu masalah dia. Itu yang kita buat ikut suka kita tu. Kita tak rasa Allah Ta'ala ada perhati kita. Dia yang mencipta kita, yang memberi kita segala-galanya, memberi kehidupan, memberi makan minum, menghidupkan kita, memberi kita buat aktiviti semuanya, segala tindak tanduk kita semuanya di bawah kontrol Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita pula tak ingat ke dia. Dia sentiasa ada ingat kita. Dia beri kepada kita, a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dialah yang memberikan setiap sesuatu kepada makhluknya, dan dialah yang memberi petunjuk. Maka oleh kerana itu ibadah yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala untuk membentuk kita mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam kita mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ada benda yang perlu kita usahakan lagi. Kalau kita tak sampai tahap tu, maknanya ingat kita pada Allah Ta'ala tu tak berapa nak sempurna lah kata. Maka dalam perkara ini Imam Ghazali menghuraikan, fa idza lam yakun fi qalbika lil madhkur alladhi huwa al maqsud wal mubtagha azmatun wala haibatun fama qimatu dhikrika. Dia kata apa? Apabila tidak ada di hati engkau ketika mengingat Tuhan yang merupakan maksud kita, tujuan kita, dan apabila tidak ada kebesaran dan kehebatan dalam hati engkau terhadap Allah Ta'ala yang diingati, yang merupakan maksud kita, Allah Ta'ala itu maksud kita, maka apakah nilai zikir engkau, ingatan engkau? Jadi kita ingat Allah Ta'ala ni, dia kena serta dengan perasaan hebatnya Allah, gerunya Allah, gerunya kita ke Allah SWT, takutnya kita pada Allah. Itu yang kena ada dalam zikir kita, dalam ingatan kita pada Allah Ta'ala. Bukan semata ingat gitu, rupa ingat ke anak kita, bukan macam tu. Maksud ingat ni berasa takut dengan Allah, berasa gerun Allah, berasa hebatnya Allah. Jadi perasaan ni nak timbul dalam hati kita. Macam orang buat salah. Orang buat salah.
Jadi kalau dia tengah memandu, dia send bom tak ada, jalan ke tengah-tengah bandar, jalan ke tengah-tengah bandar. Waktu tu macam mana? Dia duk bimbang lah hati dia tu. Duk berasa takut. Takut apa? Takut kena tahan dengan polis. Pada waktu tu dia bawa kereta pun, dia bawa kenderaan pun, hati dia duk ingat ke polis. Sebab apa? Sebab ada perasaan takut. Baru dia teringat selalu. Dia pun perhati sana sini. Kan? Jalan pun betul elok lah. Jalan dengan penuh, orang kata apa, dengan penuh berhati-hati. Begitulah ingat kita pada Allah. Ingat yang disertai dengan mengagungkan Allah, merasa kehebatan, kegerunan kepada Allah Ta'ala. Barulah kita teringat ke Allah betul. Bukan teringat ke anak kita. Jadi itulah yang perlu ada dalam sembahyang kita, dalam salat kita. Perasaan takut, gerun kepada Allah. Gerun dengan azab dia lah. Gerun dengan azab dia. Jadi itulah yang kita nak usahakan dalam diri kita. Selama ni kita salat, ada tak perasaan tu? Jadi Imam Ghazali, kalau benda ni tak ada, dia kata fama qimatu zikrika, apakah nilai zikir engkau, ingat engkau. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'da. Sesiapa yang mana sembahyang dia tadi tidak mampu menegah seseorang itu daripada fahsya' dan munkar, ini bunyi keras kan? Tidak ia bertambah daripada Allah melainkan jauh. Jadi sembahyang yang sebenar ni, yang sebenar, salat tadi mampu dia cegah daripada fahsyak dan munkar. Dia sembahyang lama kelamaan, keburukan yang ada dalam diri dia tadi akan hilang sedikit demi sedikit. Patutnya gitu. Siapa yang tak sembahyang dia tidak mencegah dia daripada fahsyak dan munkar, tak bertambah ia daripada Allah melainkan jauh, tambah jauh dengan Allah. Sebab itu antara satu perkara untuk kita nak buang semua keburukan dalam diri kita ni, kita betul sembahyang kita. Betul sembahyang kita. Relok sembahyang kita. Begitu juga orang-orang yang kita nak islah, kita nak betul manusia ni, ajak mereka pergi masjid tu. Kalau mereka tak semayang, kita nak betul ke mana? Semayang pun tak. Nak betul je lah. Jadi nak betul manusia ni, suruh dia semayang lah mula-mula. Lepas itu betul semayang dia. Betul dia, lama-lama insya-Allah dia akan tinggal. Itulah kekuatan yang ada pada sembahyang. Jadi sembahyang yang macam mana? Yang boleh mencegah daripada fahsyak dan munkar. Sembahyang yang ada khusyuk, yang ada ingat kepada Allah dengan perasaan takut dan gerun kepada Allah. Nah, inilah dia keadaan Nabi-Nabi dan sahabat-sahabat Nabi sembahyang mereka macam mana. Yang kata khusyuk sembahyang mereka ni, yang kata khusyuk ni,
Sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuna wa nuhaddithuhu fa idza hadaratis salah fa ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu ishtighalan bi'azmatillahi azza wa jalla. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersembang dengan kami, kami pun duduk bersembang dengan baginda. Tiba-tiba masuk waktu sembahyang. Azan dah dikumandangkan. Maka seolah-olah tak mengenal kami dan kami pun tak kenal dia. Berubah. Dengar azan tu berubah keadaan Nabi. Macam dia tak kenal kami, kami pun tak kenal dia. Tak peduli satu sama lain. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pada ketika itu istighalan, sibuk, tumpu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa Allah Taala dah panggil dah. Allah Ta'ala panggil ni. Lepas tu tak fikir benda lain lah. Fikir nak pergi tunai perintah Allah. Macam kita lah, tengah-tengah duduk sembang, tengah-tengah duduk bergelak, ketawa. Tiba-tiba menteri besar panggil. Macam mana? Pakai tinggal habis dah. Tu baru menteri besar. Ni Allah Ta'ala lagi besar pada itu. Tapi apabila tidak ada kebesaran Allah, kita tak peduli pun panggilan Allah. Kita tak peduli pun. Kita orang doa azan, kita boleh duduk sembang lagi. Patutnya kena diam lah, dah orang jawab azan. InsyaAllah salafus salih kita masih ada orang-orang yang macam tu. Umpamanya Habib Umar di Al-Yamani, apabila azan berkumandang senyap, jawab. Sebab tu sibuk dengan jawab azan. Itulah betul. Itulah amalan yang betul. Ni orang azan, kita duduk sembang. Patutnya pakai berdaru semua ke masjid. Sebab apa? Sebab diri ada azmatullah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullah ila salatin la yahdur ar-rajulu fiha, la yuhdiru ar-rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi. Allah Ta'ala tidak memandang kepada sembahyang seorang lelaki yang ia tidak menghadirkan hatinya beserta badannya. Allah Ta'ala tak pandang kepada sembahyang seseorang yang mana dia tidak menghadirkan hatinya bersama badannya. Sembahyang yang mana kita lalai, Allah Ta'ala tak pandang. Jadi kita menyembah Allah bukan sekadar badan dengan hati, jasmani dengan rohani. Sembahyang yang hanya sekadar jasad, Allah Ta'ala tak pandang. Sebab tu waktu sembahyang ni, kita ni lemah lah, akhir zaman lagi lemah. Sembahyang tu, hati tu kena bawa, tarik dia kepada Allah, kepada mengingati Allah. Kadang-kadang dia hilang tau, hilang tarik dia. Kurang-kurangnya ada usaha. Dengan lepas, dia lepas kat khayalan. Biar nak khayal apa pun. Wa kana Ibrahim al-Khalil idza qama ila salah
yusma'u wajibu qalbihi ala milai. Yang ni dahsyat ni. Nabi Ibrahim Al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihissalam, apabila dia bangun menunaikan salat, didengari, orang kata apa? Gementar hatinya tu, didengari suara gementar hati tu dalam jarak yang jauh. Orang luar boleh dengar perasaan takut itu, getaran hati dia tu boleh didengari dalam jarak yang jauh. Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kana Sa'id at-Tannuhi idza shalla lam tanqati' ad-dumu' min khaddayhi ala lihyatayhi. Dan adalah Sa'id at-Tannuhi apabila beliau bersalat tidak henti air mata daripada dua pipinya jatuh ke atas janggutnya. Bila dia semayang saja air mata tu keluar, tak berhenti-berhenti, berjatuhan di atas janggutnya, membasahi janggutnya. Wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'bathu bi lihyatihi fi shalah faqala law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawari'uhu. Nabi SAW lihat satu orang lelaki duk main dengan janggut dia dalam sembahyang. Lalu baginda bersabda, kalaulah hati si fulan ini khusyuk, pastilah anggota-anggotanya pun jadi tetap, jadi khusyuk habis. Tapi kalau sembahyang tu duk gerak sana sini, duk pegang sana sini, duk main sana sini, mata pun duk tengok rata, macam mana hati nak khusyuk? Itu maknanya. Wa ruya anna Aliyan karramallahu wajhah kana idza hadaratis salah yatazalzal wa yatalawwan wajhuhu fayaqalu lahu ma laka ya amiral mu'minin fayaqul jaa waqtu amanatin 'aradaha Allahu 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamaltuha. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Ali karramallahu wajhah apabila hadir waktu sembahyang dia akan menggeletar, yatazalzal, dan mukanya akan berubah. Lalu ditanya kepadanya, kenapa wahai Amirul Mukminin? Pasal apa yang jadi macam ni? Dia kena sakit apa ke? Dengar azan tu, bergegak badan, muka pun berubah jadi pucat. Maka Sayyidina Ali mengatakan, telah tiba waktu amanah, suatu amanah yang mana Allah Ta'ala telah bentangkan kepada langit-langit dan bumi dan gunung ganang. Mereka semua enggan memikulnya, mereka takut. Tetapi aku sekarang ni duk pikul. Amanah ni aku telah pikul. Jadi ini orang yang betul-betul adalah hati dia ada azmatullah, ada zikrullah yang bersama dengan azmatullah, kehebatan Allah, kegerunan kepada Allah. Zikir yang macam ni yang kita mau. Wa yurwa an Ali ibn al-Hasan annahu kana idza tawadda'a isfarra lawnuhu fayaqalu lahu ahluhu ma hadha alladhi ya'tarika 'inda al-wudu' fayaqul atadruna baina yaday man uridu an aqum. Diriwayatkan daripada Ali bin Hasan, anak Sayyidina Hasan.
cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia berwudu menjadi kuning warnanya. Jadi kuning pucat lah. Pucat warna dia. Lalu keluarganya bertanya, isteri dia tanya kepada dia, apakah perkara yang menimpa engkau ketika wudu? Benda apa yang telah kena kat engkau ni waktu berwudu ni sampai jadi nampak pucat ni? Lalu dia menjawab, kamu tahukah di hadapan siapa yang aku akan berdiri? Depan Allah. Bila ada dalam hati azmatullah, maka segala ibadat akan dilakukan dengan kualiti, terutama ibadah salah. Bahawa kita lakukan dengan sempurna, barulah merasa sembahyang itu suatu perintah, suatu tanggungjawab yang cukup besar, cukup hebat. Dan bagaimana tanggungjawab ini dapat ditunaikan sesempurnanya? Dengan elok. Tapi apabila tak ada azmatullah ni, buat sambil lewat lah perintah Allah. Kerana perintah ini datang daripada siapa? Daripada Malikul Muluk, raja segala raja, yang mana setiap zarah di muka bumi ni tak terlepas daripada pengawasan dia. Bukan kata setiap zarah, setiap benda yang kecil pun tak terlepas daripada pengawasan dia. Dan bila-bila masa dia boleh bagi azab, bila-bila masa dia boleh bagi nikmat. Kita tengok di sana sini Allah Ta'ala peringat kita macam-macam, tapi kita duduk relax. Gempa bumi lah, banjir lah, taufan lah. Kalau zaman dulu, zaman Nabi-Nabi dulu, satu kaum habis. Tapi Allah Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad SAW dia bagi sikit-sikit tanah satu. Supaya apa? Sebagai satu peringatan kepada kita. Jadi bagaimana kita nak menghasilkan ingatan kepada Allah? Ialah masa tu kita kena bagi kepada Allah banyak. Kena bagi masa dekat Allah tu banyak, lebih sikit. Ibadah kita, pengajian kita kena bagi lebih. Kena peruntukkan masa mengaji kita tu bagi banyak. Peruntukkan masa ibadah kita kepada Allah bagi banyak. Zikir kita kepada Allah bagi banyak. Baca Quran kita kepada Allah jadi banyak. Dan benda-benda inilah, kualiti inilah yang akan menyelamatkan kita di kehidupan kubur kita, mahsyar kita, mizan kita. Benda-benda ni lah, takut kepada Allah. Sebab itu adalah hadis sebut, setitis air mata kerana takut ke Allah boleh memadamkan api neraka. Tu nilai takut pada Allah ni bukan kecil. Ada sekali tabi'in, dia tanya sahabat, adakah sahabat-sahabat ni ketawa? Sahabat-sahabat ni tak gelak ke? Maka sahabat tadi jawab kata, sahabat-sahabat ni mereka gelak juga, tapi dalam hati mereka itu iman yang sebesar gunung. Gelak-gelak, tapi dalam hati itu ada kebesaran Allah, ada keimanan, kecintaan pada Rasulullah yang tak dapat ditandingi oleh tabi'in ke. Walaupun kita dengar cerita tabi'in ni kadang-kadang lebih hebat dengan ibadah dengan sahabat.
Tapi sahabat ni iman mereka tu cukup tinggi dengan Allah SWT, dengan Rasulullah, kecintaannya. Jadi mudah-mudahan kita dapat bina, kita dapat isi kehidupan kita tadi dengan benda-benda yang menguntungkan akhirat kita. Kalau kita nak tengok jadual waktu sebagai satu orang yang beriman kepada Allah, bacalah kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, permulaan petunjuk. Banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dia bahasa Rumi pun ada, bahasa Jawi pun ada. Siapa nak baca bahasa Jawi, ambil Jawi punya. Siapa nak baca bahasa Rumi, Rumi pun ada. Di situ dia sebut macam mana jadual hidup satu orang Muslim yang sebenar. Jadi kita baca Bulughul Maram sikit. Bulughul Maram, dalil ahkam, dalil hukum-hukum. Kitab hadis yang membicarakan tentang dalil-dalil hukum. Muka surat kitab Jawi ni 210. وعنه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي خرجت حجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك. Artinya daripada hadis ini riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau telah berkata Ibnu Abbas, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, berkata baginda, janganlah bersunyi-sunyi lelaki dengan perempuan melainkan ada sertanya yang mempunyai mahram, dan jangan pula berjalan perempuan melainkan serta yang mempunyai mahram. Kemudian itu maka berdiri saja seorang lelaki, maka berkata ia, ya Rasulullah, bahwasanya perempuan aku keluar ia hendak pergi haji, dan bahwasanya aku dimestikan pada peperangan begini dan begini. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalanlah engkau, maka hajilah serta isteri engkau, perempuan engkau. Jadi dalam hadis ni Ibnu Abbas menyebut bahawasanya sekali dia dengar Nabi SAW sampaikan khutbah, Nabi SAW bersabda, janganlah berdua-duaan lelaki dan perempuan melainkan kena ada mahram. Mahram ni maknanya orang yang diharamkan berkahwin, abang mereka, adik mereka, ayah mereka, pak menekan mereka, tak apalah,
Kalau satu orang dengan lelaki duduk dengan lelaki yang boleh berkahwin, maka hukumnya haram. Kecuali di situ kena ada mahram perempuan tadi. Macam saya sebut tadi lah yang haram nikah. Tak apa. Dan jangan pula berjalan perempuan melainkan serta yang mempunyai mahram. Maknanya dia tak boleh, perempuan ni tak boleh melakukan safar yang lebih 2 marhalah, lebih kurang 90 km. Mesti kalau dia nak safar kena ada mahram dia. Sebelumnya kita baca mazhab Syafi'i, kalau nak pi haji yang fardu boleh dengan perempuan-perempuan yang lain walaupun tak ada mahram. Itu dibenarkan. Kalau dia nak pi haji dengan perempuan-perempuan yang dipercayai lah. Ada 3 orang kawan pergi haji tak ada mahram, boleh. Tapi haji yang fardu lah, jangan haji sunat pula. Haji yang kedua, ketiga tak boleh lah. Umrah pun tak boleh. Umrah sunat kan, tak boleh ya. Yang pertama kita, ya, baru ni kita baca kan. Kemudian itu, maka berdiri seorang lelaki, maka bertanya ia. Bila Nabi SAW sebut gitu, kata tak boleh berdua-duaan melainkan kena ada mahram, tak boleh nak safar melainkan kena ada mahram, bangun satu orang sahabat tanya kepada Nabi depan-depan tu, dalam majlis tadi. Dia tanya, wahai Rasulullah, isteri saya keluar pergi haji, tak ada mahram ni, keluar pergi haji, saya pula ditulis dalam jemaah ataupun jemaah tentera nak keluar berperang. Nama saya ni dah ditulis dah dalam apa orang panggil, dalam orang yang akan keluar berjihad. Macam mana ni? Sedangkan isteri saya nak pergi buat haji. Maka Nabi SAW bersabda, berjalanlah engkau, pergilah engkau dengan isteri engkau pergi buat haji. Tak payah tu pergi keluar jihad, pergi keluar pergi haji, bawa teman perempuan kau tu pergi buat haji. Jadi maknanya ini menunjukkan bahawasanya nak safar ni kena ada mahram. Ini yang perlu kita tahu kan. Kemudian hadis daripada Ibnu Abbas juga radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a yaqul labbaika an shubrumah, qala wa man shubrumah, qala akhun li aw qaribun li, faqala hajjajta an nafsik, qala la, qala huji an nafsik thumma huji an shubrumah. Rawahu Abu Daud. Hadis ini pun riwayat daripada Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW mendengar ia akan seorang lelaki sedang berkata, labbaika an shubrumah. Saya sahut daripada shubrumah, saya menyahut daripada shubrumah. Lalu baginda SAW bersabda, siapakah itu shubrumah? Berkata, itu lelaki saudaraku atau kerabatku. Maka berkata Rasulullah SAW, kerjakanlah haji daripada diri engkau, kemudian itu kerjakan haji buat shubrumah. Jadi ini waktu mengerjakan haji lah kan. Jadi talbiyah kan, kita semasa haji apabila kita dah berihram, sebelum kita melakukan tawaf tu, kita mengucapkan talbiyah,
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah, ucap talbiyah. Maka Nabi SAW semasa mengerjakan haji itu, dia dengar satu orang laki-laki duk sebut labbaika an Syubrumah. Duk talbiyah tapi nama orang lain, bukan nama dia. Maknanya dia talbiyah tadi mewakili orang lain. Dia buat haji dekat orang lain. Dia buat haji dekat orang lain. Bukan dia buat untuk diri dia. Dia buat untuk Syubrumah. Lalu Nabi tanya pada lelaki-lelaki tadi, siapa Syubrumah yang kamu duk talbiyah untuk dia tu? Buat haji untuk dia tu? Maka lelaki tadi menjawab, dia tu saudara saya ataupun kaum kerabat saya. Lalu Nabi SAW bersabda, kamu buat haji dulu untuk diri kamu. Lepas itu, buatlah haji untuk Syubrumah. Maknanya, kalau kita nak buat haji badal, kita nak buat haji untuk orang lain ataupun umrah untuk orang lain, kita kena buat dulu untuk kita. Itu syarat dia. Kita tak boleh buat haji badal ke, umrah badal ke, mewakili orang lain selagi kita belum buat haji. Tak boleh. Belum buat umrah tak boleh. Itu hukum dia. Maka ini hadis menunjukkan tidak boleh dikerjakan haji buat orang lain sebelum dikerjakan haji buat diri sendiri. Ada satu lagi hadis kita baca. Wa anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal inna Allah kataba alaikumul hajj faqama al-Aqra' ibn Habis afi kulli 'amin ya Rasulullah qala law qultuha lawajabat الحج مرة فما زاد فهو تطوع رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في حديث مسلم من حديث أبي هريرة. Hadis Ibnu Abbas juga, berkata Ibnu Abbas, berkhutbah akan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata ia bahwasanya Allah telah memfardukan atas kamu akan haji. Maka berdirilah Aqra' bin Habis, maka berkata ia, adakah pada tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau aku katakan begitu, sesungguhnya wajiblah itu haji. Wajiblah itu haji tiap-tiap tahun. Haji itu hanya sekali saja, maka yang bertambah maka ia tambah tatawwu' sahaja. Jadi hadis ni Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya sekali Nabi SAW sampaikan khutbah kepada kami. Nabi SAW dalam khutbah tadi menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala telah memfardukan haji atas kamu. Bila Nabi SAW kata haji ini difardukan kepada kamu semua, bangun satu orang sahabat nama Aqra' bin Habis, dia bertanya, kena buat tiap-tiap tahun ke? Wajib buat tiap-tiap tahun ke? Haji ni kena fardu tiap-tiap tahun ke? Wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, kalaulah aku kata macam tu, aku kata tiap-tiap tahun, maka wajib benda tu. Tapi aku tak kata pun tiap-tiap tahun. Nanti kalau aku kata haji tiap-tiap tahun, tiap-tiap tahun lah kena pergi haji. Haji itu hanya sekali. Nabi SAW bersabda, haji itu hanya sekali. Maka yang lebih, kalau nak buat kedua kali kah, ketiga kali kah, keberapa kali kah, maka itu tambahan tatawwu'. Tatawwu' ni mana sunat lah. Maka itu sunat saja. Yang pertama itulah yang wajib. Yang selebihnya tu hanya sunat. Jadi ini dalil kata haji itu hanya sekali seumur hidup. Jadi begitulah 3 hadis yang kita baca. Mudah-mudahan menjadi pelajaran pada kita untuk kita mana sampaikan. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.